Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Cikgu Ruzilaini untuk subjek biologi tingkatan 4. Pada hari ini kita akan berkongsi tentang organ utama pertumbuhan gas. Dalam video hari ini kita akan mempelajari 4 standard pembelajaran, iaitu mewajarkan keperluan pertukaran gas dalam tumbuhan, menjelaskan mekanisme pembukaan stoma, mengeksperimen untuk membandingkan taburan stoma, meramalkan kesan kekurangan air dalam tumbuhan. Kita masuk dulu pada standard pembelajaran yang pertama, iaitu keperluan pertukaran gas dalam tumbuhan. Kenapa perlu pertukaran gas dalam tumbuhan? Yang pertama, tumbuhan memerlukan oksigen untuk respirasi dan membebaskan karbon dioksida. Yang kedua, tumbuhan juga menjalankan fotosintesis, mengambil karbon dioksida dan membebaskan oksigen. Yang ketiga, tumbuhan melakukan pertukaran gas dengan persekitaran secara resapan melalui stoma. Tahukah anda, pokok kaktus di habitat gurun membuka stoma hanya pada waktu malam untuk menyerap gas karbon dioksida. Pada waktu malam, suhunya adalah lebih sejuk. Ini dapat mengurangkan kehilangan air. Kita tengok pertukaran gas berlaku pada waktu siang dan juga pada waktu malam. Pada waktu siang, pengambilan karbon dioksida semasa fotosintesis melebihi pembebasan karbon dioksida semasa respirasi. Pembebasan oksigen melebihi penggunaan oksigen semasa respirasi. Oksigen terbebas ke persekitaran. Manakala pada waktu malam, tumbuhan menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi. Kita tengok pula pada standard pembelajaran yang kedua, iaitu mekanisme pembukaan dan penutupan stoma. Kita tengok dulu pada struktur stoma. Stoma ini membolehkan pertukaran gas dan transpirasi. Stoma terdiri daripada sel pengawal, dinding luar nipis, dinding dalam yang tebal, kloroplas, ruang tengah tu adalah stoma. Sel pengawal untuk mengimbangi keperluan fotosintesis dan mengelakkan kehilangan air yang berlebihan. Kita tengok pada mekanisme pembukaan stoma. Yang pertama, pada waktu siang, cahaya biru akan mengaktifkan pam proton di membran plasma sel pengawal. Kemudian proton ini akan diangkut dari sel pengawal secara aktif. Yang kedua, ion kalium dan juga ion klorida meresap masuk ke dalam sel pengawal melalui protein liang. Ion-ion ini akan berkumpul di dalam vakuol. Seterusnya, ini meningkatkan kepekatan bahan larut di dalam vakuol apabila air meresap masuk ke dalam sel pengawal secara osmosis. Bila air masuk, maka sel pengawal akan menjadi segah dan melengkung keluar. Jadi pada waktu ini, stoma akan terbuka. Kita sambung dengan mekanisme penutupan stoma. Pada waktu senja, kepekatan sukrosa dalam sel pengawal akan menurun. Sukrosa ditukar semula ke kanji yang disimpan dalam kloroplas. Ini menurunkan kepekatan bahan larut di dalam vakuol. Air meresap keluar dari sel pengawal secara osmosis. Apabila air meresap keluar dari sel pengawal, apa akan berlaku pada sel pengawal? Sel pengawal ini akan hilang kesegahan, maka liang stoma akan tertutup. Liang stoma tertutup. Kita sambung lagi dengan contoh eksperimen untuk mengkaji taburan stoma pada epidermis atas dan juga epidermis bawah. Kita boleh tengok penyataan masalah untuk eksperimen ini ialah, adakah taburan stoma pada epidermis atas dan epidermis bawah adalah sama?
Okey, hipotesis, taburan stoma pada epidermis bawah daun monokot dan daun eudikot adalah lebih padat berbanding taburan stoma pada epidermis atas. Okey, pemboleh ubah dimanipulasikan ialah bahagian epidermis daun dan juga jenis daun. Okey, pemboleh ubah bergerak balas ialah bilangan stoma, kemudian pemboleh ubah dimalarkan ialah daun tumbuhan. Okey, kita tengok contoh eksperimen. Okey, ambil sehelai daun, sapukan pengilap kuku di bawah bahagian bawah daun. Okey, kemudian kita ambil dan tengok di bawah mikroskop. Okey, apabila kita lihat di bawah mikroskop, kita akan nampak taburan stoma. So, stoma lebih banyak didapati di epidermis bawah daun eudikot. Okey. So, hipotesis tadi diterima. Okey, so kita sambung dengan standard pembelajaran yang keempat. Kita nak buat ramalan atau murid boleh meramalkan kesan kekurangan air dalam tumbuhan terhadap pembukaan dan penutupan stoma. Okey, so lihat pada rajah ini, pokok ni kelihatan daun dia layu. Okey, apa kesan dia? Okey, kita tengok ini contoh tumbuhan segar. Okey, dalam tumbuhan segar, apabila tumbuhan mendapat air yang mencukupi, so sel pengawal menjadi segar. Okey, sel pengawal mempunyai dinding dalam sel yang tebal berbanding dinding luar. Okey. Sifat dinding luar nipis tadi akan meregang. Sel pengawal melengkung ke luar dan stoma akan terbuka. Okey, contoh tumbuhan layu. Apabila tumbuhan kekurangan air, so sel pengawal tadi akan menjadi sel pengawal ini akan menjadi plastik. Okey, sel pengawal hilang kesegahan. Okey, sel pengawal ni hilang kesegahan dan stoma akan tertutup. Okey, itu saja perkongsian kita untuk topik hari ini. Okey, sekian, terima kasih. Okey, kita boleh sambung dengan video yang seterusnya. Okey, jangan lupa like, share and subscribe channel saya. Okey, jumpa lagi.